belum lagi ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Sini rabbil tak boleh. alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi. Marilah sama-sama kita memanjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana begitu sempurna segala kurniaannya kepada kita, begitu bernilai, begitu berharga segala nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita di dalam setiap hembusan nafas, di dalam setiap detik kehidupan. Ianya kebaikan mutlak daripada Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. Terkadang-kadang di dalam diri kita selalu datang pertanyaan, kenapa nasib saya ni tak macam orang lain? Ya, kenapa keadaan saya tak selesa macam orang lain? Kenapa saya buat selalu tak jadi, orang lain buat okey? Ya, itu perkara yang berlaku ya di dalam hati kita, dan itu sesuai dengan tajuk kita lah pada hari ini. Tajuk dia ujian itu nadi kehidupan. Yang memberi faham kepada kita sebenarnya Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu melakukan melakukan percaturan pada hamba-hambanya itu mengikut kebijaksanaannya, mengikut kebaikan yang ada pada dia. Maka kitalah yang terkadang-kadang gagal memahami itu. Yang tidak faham itu kita. Di mana soalan datang, mengapa saya begini, mengapa saya begitu? Kan soalan itu daripada hati kita. Soalan itu dari hati kita. Dan itu memang jujurlah. Kerana tak ada satu orang dia senang tiba-tiba dia kata kenapa saya susah. Tak ada. Kan? Tak ada satu orang yang mana dia serba-serbi okey, tiba-tiba dia datang kenapalah hidup saya begini. Tak ada. Maka soalan itu datang dari kejujuran hati dia. Dan itu jelas menunjukkan itu memang sifat nafsu. Dia ada sifat tahayyur, iaitu dia terpingu-pingu. Dia keheranan, kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Itu nafsu. Lalu, apakah di dalamnya ada kebaikan? Pasti. Pasti ada kebaikan. Yang itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Ya, bahawa seseorang itu ketika mana ditimpa sesuatu yang dia tidak suka, idza asabathu dharra, apabila dia ditimpa sesuatu yang dia tidak suka. Tidak suka tu maksud dia apa? Kan nafsu, kan itu semuanya keinginan kan, nafsu. Keinginan tak tercapai, yang dia nak buat tak jadi, dia rasa serba-serbi tak kena. Maka Nabi kata fasabara, maka dia bersabar, fakana khairan lahu. Nabi menyebut bahawa itu adalah kebaikan bagi dia. Pertama,
dari sabar itu sendiri dah ada kebaikan. Sabar itu sendiri sudah ada kebaikan di situ. Apabila seseorang itu bersabar dan meneruskan sangkaan baik dia kepada Allah dengan meyakini bahawa apa yang berlaku pada dirinya itu datang dari Allah, maka yang menghilangkan segala kekusutan itu juga Allah. Maka dia bersabar atas perkara itu, maka dia akan mendapati lebih daripada orang yang senang. Saya selalu menyebut dengan pelajar, sebab kita mengajar pelajar untuk menghafal Quran. Apa rata-rata kebiasaan orang yang kalau dia nak hafal Quran, apa dia fikir? Dia fikir kalau kita hafal cepat baguslah. Kan? Kalau kita dapat hafal cepat baguslah, bagus. Itu berlaku kerana ada pelajar yang mana dia mengulang 5 kali, 6 kali ingat. Mungkin ada kurang pada tu pun ingat. Tetapi ada pelajar yang mana dia kalau nak ulang 5-6 kali tak cukup. Dia mesti ulang 10 kali, 20 kali. Tu hafazan. Ni kalau kita cerita hafazan. Maka ada pelajar yang disebabkan dia melihat kawan dia tu laju, cepat ingat dia jadi putus asa. Itu tahayur. Itu daripada nafsu tu. Itu yang kita sebut, kenapalah hidup saya serba-serbi tak kena. Kan sebab dia tengok orang. Dia nampak orang tu macam senang. Padahal orang tu macam senang. Kan? Bukan orang tu senang, dia macam senang. Macam kayu. Dia tengok kan. Dia macam. Sebab itu hidup di dunia. Ingat. Perkataan macam itu. Sebab itu ialah hidup di dunia. Senang hakiki di akhirat. Apa arti senang hakiki? Iaitu suatu kehidupan yang senang, tidak ada sebarang langsung setitik jua susah. Itu senang. Itu di akhirat. Sebab itu disebut di dunia ini macam senang, macam kayu, macam okey. Ya. Di akhirat begitu juga sebaliknya. Kalau disebut sebagai orang yang susah di akhirat, artinya susah itu mutlak. Terus daripada khazanah Allah Ta'ala yang nama dia susah, tidak ada sebarang yang nama senang. Maka ini ujian. Maka pelajar tadi itu, balik kepada pelajar tadi yang disebut ketika mana dia lihat kawan dia, hafal 2-3 kali ingat, hafal 2-3 kali ingat, maka dia rasa putus asa. Maka bila dia bertanya kepada ustaz dia mengapa, kan, maka diberitahu, wahai pelajar-pelajar yang mana dia susah nak menghafal, dia susah, sekurang-kurangnya dia akan dapat 2 kali ganda kebaikan. Itu sekurang-kurangnya. Nabi SAW sebut dah perkara itu. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Nabi kata, orang yang mahir dengan Al-Quran, dia bersama dengan as-safaratil kiramil bararah, mana malaikat-malaikat yang mulia. Yang as-safarah ni mana? Bertugas membawa wahyu turun ke bumi. Tapi Nabi sebut wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Nabi kata. Tetapi orang yang membaca Al-Quran lalu dia susah, dia tersekat-sekat bacaan dia, wa huwa 'alaihi syaqun, dan dia menghadapi kesukaran dalam dia menghafal Quran tadi, Nabi kata lahu ajran, 2 ganjaran untuk dia. Apa maksud 2 ganjaran? Bukan bermakna dia lebih mulia, tak. Sebab bicara dalam kehambaan, tidak ada istilah orang ini lebih mulia dari orang ini, tidak ada. Tidak ada. Kerana setiap hamba Allah itu mulia ikut kehambaan dia kepada Allah.
Lagi tinggi takwa dia kepada Allah, lagi mulia dia di sisi Allah. Bukan di sisi, bukan kita yang menengok-nengok itu, bukan. Itulah salah kita. Ini lagi mulia dari ini lagi mulia. Itulah salah kita. Ya. Maka Nabi menyebut orang yang susah menghafal tadi, dia akan mendapat 2 kali ganda ganjaran. So kurang-kurangnya dia akan dapat itu. Apa yang nak dibawa dalam kehidupan kita? Orang yang ketika dia menghafal tu susah dan dia bersabar, saya sebut di awal tadi, sabar itu memanglah ganjaran besar. Ya. Yang kedua, sabar, kalau kita sebut je sabar, dia akan dapat satu sikap yang mana dipanggil ta'anni, dia akan tenang. Orang yang susah belajar, dia susah. Dia tak sama dengan orang yang mana belajar hafal-hafal ingat, hafal-hafal ingat. Tak. Berlaku. Ada pelajar yang mana dia belajar nombor satu, sampailah bila dia dah masuk universiti, sekali dia gagal, dia bunuh diri. Sebab apa? Dia tak punya kekuatan dalam sini. Dia tak boleh menerima perkara tu, dia menganggap memalukan, seolah-olah hidup dia telah habis. Nampak? Itu artinya dia tak ada kekuatan dalam situ. Nampaknya kerana dia menganggap ketinggiannya, penyudahnya memang di situ. Rugi. Sebab itu seseorang yang menghadapi kesusahan dan dia bersabar, sabar itu akan bentuk banyak kebaikan dalam hidup dia. Banyak kebaikan. Kerana bukan semua perkara yang boleh berlaku sekali buat berlaku. Barangkali sekali kita buat dia berlaku, itu tidak kukuh. Sebab itu orang yang menghafal pun cepat-cepat ingat, hafalan dia tak kukuh. Hafalan dia tak kuat. Dia perlu ulang lagi. Bitadrij, mana perlahan-perlahan dia perlu ulang lagi dan lagi agar kita kata kemahiran dia tadi bertambah. Begitu gitu kat dunia. Maka bila satu orang tadi tu dia bersabar dalam urusan dia, sabar tu saja dah kebaikan. Yang kedua, dia akan dapat pelbagai hikmah disebabkan dia susah tadi. Dia akan dapat sikap-sikap mulia ataupun hikmah daripada pengalaman yang dia dah lalui, yang tidak ada pada orang yang senang. Sebab itu Allah bagi ujian pada kita. Allah boleh bagi senang je pada kita, tapi tak ada manfaat untuk kita. Ya, boleh. Contoh, kita buat satu misal kan. Allah Ta'ala boleh je jadikan kita seperti lembu. Senang. Kan? Apa lembu? Dia makan rumput saja. Alhamdulillah, selesai. Daripada kepala dia sampailah kaki dia, daripada kecil sampailah besar, semua selesai dengan rumput dia. Kan? Nak keluar susu pun daripada rumput dia. Kan? Nak anak ada apa, kalau dia apa bunting apa, semua rumput, selesai. Nak memberitahu Allah Ta'ala tu boleh mencukupkan dengan apa saja. Kalau Allah Ta'ala kata rumput tu cukup, cukuplah. Kalau Allah nak mencukupkan, Allah kata rumput tu cukup, maka lembu tadi dapat cukup. Kan sebab tu ada orang yang kadang-kadang dia berseloroh kan, dia cakap jangan makan sayur je. Tengok lembu dia makan apa. Dia kata. Kan dia berseloroh kan. Nak bagi tahu kalau Allah letak satu yang dinamakan kecukupan pada rumput tu saja cukup kehidupan. Lalu mengapa Allah Ta'ala meletakkan kita dengan kepelbagaian? Kita tak boleh makan rumput je. Kan? Letak ada nasinya, ada lauknya, ada dagingnya. Kan? Ada binatang makan daging saja, dia tak tukar menu rumput, tak ada. Kalau binatang yang makan tumbuh-tumbuhan je, dia tak tukar menu lain dia. Lalu Allah Ta'ala menciptakan kita dengan kepelbagaian. Itu kan hikmah agar kita belajar betapa hebatnya pencipta kita. Kan deria rasa tu, deria rasa yang diletak di lidah tu saja, itu ujian tu.
Betul tak ujian? Yalah ujian. Deria rasa tu Allah letak di lidah. Itu saja pun kita, saya lah. Tuan-tuan sini tak ada, tak masuk dalam cerita ni. Saya sendiri saja. Dengan ujian yang ada kat lidah tu je, best. Apa dia? Sedap tu di lidah kan? Sahaja. Di lidah sahaja. Ada dia sampai tekungkung masih sedap lagi. Tak ada. Sampai ke dadak masih sedap lagi. Tak ada. Sampai ke perut masih sedap lagi. Tak ada. Hanya di lidah saja. Melayankan itu pun dah. Kita dah terlebih lah. Lebih lah. Saya lah. Terlebih daripada yang sepatutnya. Istighfar lah banyak-banyak. Ya. Maka di syurga Allah tak bagi macam tu. Sebab tu kehidupan di syurga ni kalau dipamer di dunia binasa gitu. Habis gitu. Di syurga kalau sebut deria rasa tu kat lidah, syurga bukan di lidah rasa dia. Hujung rambut, hujung kaki semua rasa. Kalau kita makan, sedap macam tak boleh bayang gitu. Nampak? Sebab itu, segala nikmat yang Allah nak bagi di syurga tadi, yang macam luas dia macam lautan itu, Allah bagi dia sikit kat dunia. Had dia, limit dia sikit agar kita faham ini ujian. Senang pun sikit. Sama senang ada susah, ingat? Sama susah ada senang. Itulah dunia. Itulah dunia yang disebut kehidupan yang paling penting sekali. Satu kehidupan, senang pun dimasuk dalam tu, susah pun dimasuk dalam tu sekali. Suka pun masuk dalam tu, duka pun masuk dalam tu sekali. Itulah dunia. Sebab tu disebut dalam Al-Quran, huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan engkau tertawa dan menjadikan engkau menangis. Bukan tiba-tiba tertawa, tu tak betul lah. Tiba-tiba tertawa, tiba-tiba menangis kan. Maksud Allah disebut Allah menjadikan engkau tertawa dan menangis itu kan artinya kehidupan itu. Ada benda gembira, dapat anak baru kita suka, alhamdulillah, syukur. Dapat kejayaan kita suka, gembira, itu yang disebut Allah menjadikan kita tertawa. Menangis, adalah benda-benda tak elok kan. Benda-benda tak elok berlaku pada kita, tak senang pada kita, kematian dan semua, kita pun menangis. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Allah menjadikan huwa abhaka wa abka. Dialah yang menjadikan manusia itu tertawa dan menangis. Bukan tak ada alasan. Tiba-tiba ketawa, tiba-tiba menangis. Bukan. Maksud dia kehidupan itu yang diatur oleh Allah. Maka semuanya ada dalam nama dia hidup di dunia ni. Tetapi di akhirat dah dipisah dah. Tak ada bercampur lagi dah. Yang senang, senang. Yang susah, susah. Sebab itu dia punya final dia. Sebab tu kita kata kalau nak dapat kesenangan di akhirat, kena sabarlah kat dunia ni. Dunia ni ada senang, limit ada. Bukan tak boleh senang. Boleh senang. Tetapi ada perintah Allah, ada ujian dalam senang. Bukannya susah je ujian, senang pun ujian. Bukan duka je ujian, suka pun ujian. Semua ujian. Ada orang tak ada duit, itu ujian. Ada orang ada duit, itu ujian. Ya. Bahkan sebenarnya ujian yang berbentuk kesenangan tu, yang kita gembira suka tu, lebih susah banding pada ujian yang susah tu. Ujian susah ni kita sabar. Ya Allah, kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah itulah artinya. Ada orang dia tak faham, dia ingat inna lillahi, siapa meninggal? Siapa meninggal? Bukan itu. Bukan itu maksud inna lillahi sebenarnya. Maksud inna lillahi itu kan maknanya syahad, pada persaksian hati kita, kita ini tiada siapa melainkan hamba Allah. Kita dimiliki oleh Allah, dari Allah kita datang dan kepadanya kita kembali. Maka apa saja musibah berlaku yang mengetuk pintu hati kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itulah hakikatnya. Sepatutnya setiap masa kita inna lillah, bukan tunggu susah. Baru tunggu susah baru inna lillah. Jadi sebelum ni ke mana kita? Inna lin nafsu.
Inna lin nafsi, dia kata saya untuk diri saya, untuk nafsu saya. Itu sebab dia bila kena susah tu Allah sakit. Padahal masa senang atau susah semuanya innalillah gitu. Kita ni milik Allah. Sebab itu kan satu ketika Nabi sebut pada Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anha, yang mana kematian anaknya. Jadi Sayyidatina Zainab ni kan anak Nabi SAW. Jadi yang meninggal itu adalah cucu Nabi SAW. Maka Nabi sebut inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Nabi kata inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, wa lahu ma a'ta, miliknya juga apa yang dia bagi. Kan itu sebenarnya untuk mengajar dan mendidik hati kita. Dia bukan kalimah mentera. Ada orang dia jadi mentera, meninggal innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu ajalin indahu li ajalin musamma. Disebut macam tu. Dia membaca tu apa? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in. Dia menganggap itu bacaan mentera. Padahal itu kan nak ketuk hati kita. Ketika berlaku suatu kehilangan, ingat apa yang Allah ambil itu milik dia. Apa yang Allah bagi itu milik dia, yang selalu kita lupa tu. Masa dia ambil baru ingat, masa dia bagi kita lupa. Yang itu nak dididik. Walahu ma'ata, apa yang Allah bagi itu milik dia. Dan disebabkan kita ni sebagai manusia yang di apa disebut, dicop mati. Cop mati, mesti mati. Syarat mati satu, hidup. Itu syarat mati. Kalau disebut mati ni macam ni lah, macam kahwin lah, macam kahwin yang dipaksa. Terpulang kita nak benci dengan isteri kita atau kita nak sayang ke dia. Ada orang tak nak kahwin dengan kematian, mati juga. Kan? Ada orang dia menunggu-nunggu bilakah dia akan meninggal dunia. Bukan makna tunggu tu tak buat apa-apa dah tunggu. Bukan, itu tak faham tu. Maksud dia menjalani kehidupan dia sebagai hamba Allah. Tetapi dalam hati dia, bila Allah panggil, baliklah. Kan? Bahkan dia menunggu. Dia bukan seperti orang bukan Islam yang melaungkan berani mati. Itu kan slogan itu kalau dipikirkan, kalau diteliti slogan itu pun tahu yang menyebut itu bukan orang Islam. Macam mana di label pula teroris berani mati, Muslim berani mati. Itu sudah slogan itu menghina orang Islam. Slogan itu menghina orang Islam. Orang Islam bukan berani mati, orang Islam cinta mati. Itu disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan general perang orang Rom. Di hadapan Rostam. Apa Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu yang menjadi kepala orang Islam yang memimpin tentera. Dia kata apa? Dia kata di sisi kami mempunyai apa? Orang-orang sahabat-sahabat yang mencintai mati lebih daripada engkau, wahai orang-orang kafir yang mencintai arak. Cinta arak maksudnya kan tak boleh hilang kan, dia ketagihan kita kata. Masuk ketagihan ni sampai mana? Sampai dia tak nak pun mesti dipaksa dia nak juga. Itu nama ketagihan. Sebab tu tak boleh, dia dah dicop dalam otak dia. Ketagihan. Mana Sayyidina Sa'ad kata, kami orang Islam di sisi kami, kematian itu lebih kami cinta. Itu hakikat dia yang sebenar. Kerana orang Islam ini dia punya keinginan nak dia menyadari bahawa kehidupan akhirat itu adalah perjalanan dia, bukan dia final destination. Kan? Itu kalimah tu didengar tahu dah siapa. Orang Islam berani mati. Ini menghina. Hakikat dia menghina orang Islam. Tak. Ya. Maka ujian yang Allah hantar dekat dunia ini itu kan perjalanan. Kerana kemanisan itu akan dirasai bila? Setelah bersusah payah. Contoh,
Orang yang bersusah payah kan, dia belajar susah payah. Bila dia berjaya, macam mana dia meraihkan kejayaan dia? Kan bersemangatlah, berjaya. Tapi kalau orang yang memang dia tak bersusah payah, dia tiba-tiba berjaya. Tiba-tiba berjaya. Macam itulah. Macam mana berjaya? Apa perasaan anda berjaya? Macam itulah. Memang dah biasa orang berjaya. Dia tak ada feel. Dia tak ada. Allah bagi agar kita merasai itu. Kan? Sebab tu kan dia suruh bermujahadah, bersusah payah dalam menghadapi, kita kata apa, kehidupan ini. Dalam hidup ini tempat dia. Lepas ni dah tak ada lah. Rugi lah. Kan? Bahkan orang yang soleh, ketika dia menghadapi ujian, dia punya satu kesedaran. Dia punya satu kesedaran yang luar biasa. Dia akan menyebut apa? Bahawa inilah yang dikehendaki oleh Allah dan ini lebih baik dari keinginanku. Kenapa? Kerana aku itu asal dia serba tak tahu, maka Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Kan apa maksud serba tak tahu? Kan kadang-kadang kita rasa okey ni, tapi bila alamak, kan banyak yang macam tu. Tak kira lah apa benda kita buat, hatta termasuk kahwin pun. Okey, dah kahwin, Allah dia mula. Tak apa, tak ada muslimat sini. La ilaha illallah. Tak ada. Ya. Nak bagi tahu bukannya nak bagi tahu kita tersalah, selalu tersalah. Sebab itu orang soleh itu ketika berlaku sesuatu yang tidak sesuai keinginan dia, dia menganggap, dia akan sedar ini adalah lebih baik daripada apa yang aku nak. Itu dalam Quran pun Allah sebut. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali engkau tidak suka pada sesuatu, tetapi itu baik bagi kamu. Ini juga, ini ayat ini turunnya pada masalah peperangan. Ayat seumpama ini juga turun dalam masalah perkahwinan. Allah menyebut, pada isteri itu ada perkara yang barangkali pada isteri itu ada perkara yang kau tidak suka, tetapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah kata, dengan benda yang kau tak suka itulah Allah Taala cipta banyak kebaikan pada isteri. Ya, tak apa, dia dengar tak apa yang tu. Dan kadang-kadang kita tu serba kekurangan. Itu maksud dia, serba kekurangan, serba lemah. Kan akhirnya disebut, Allah Ta'ala sebut kan, barangkali engkau suka sesuatu tetapi akhirnya dia buruk. Dan Allah sebut akhir dia, wallahu ya'lamu, Allah yang mengetahui, kamu tidak mengetahui. Itu disebut orang soleh, akhir dia bersyukur. Itu dah lain lah. Kita biasa susah lah kan, tapi mereka ketika susah tu ada syukur. Kenapa? Aku terselamat daripada kejahatan nafsu aku. Kerana kalau aku memilih ini, aku dapat, mungkin nafsu aku menyebabkan aku jadi takabur, nafsu aku menyebabkan aku jadi riya, sum'ah dan seumpamanya. Tetapi Allah memilihkan untukku sesuatu yang tidak aku senang, maka macam mana nak riak? Mana kita nak riak benda kita tak senang? Mana ada? Atau nak sum'ah benda kita senang, benda kita susah, tak ada. Kan? Saya ni miskin, tak ada. Orang tak ada sebut macam tu. Saya ni susah, tak ada. Kan? Dia tak ada sebut dalam keadaan dia nak riak, takabur kat situ. Mana bahagian nafsu tu tak dapat. Itu hikmah, itu ujian yang Allah Ta'ala bagi. Dan akhirnya disebut bahawa ujian itu menjadi sumber pertolongan Allah. Sebab itu disebut wa annan nasra ma'as sabri. Bahawa pertolongan Allah itu bersama dengan sabar. Pertolongan Allah itu bersama dengan sabar. Jadi ketika seseorang itu menghadapi kesusahan, maka sabar. Sabar ini, ada orang dia silap faham. Dia ingat, apa ustaz cakap sabar. Dia ingat sabar tu duduk diam. Sabar. Itu bukan sabar tu duduk nama dia. Duduk, diam, tidur.
Itu bukan sabar. Sabar tu maknanya dia buat apa yang dia patut buat. Kalau dia patut bekerja, dia bekerja dengan sabar. Kalau dia patut berniaga, dia berniaga dengan sabar. Kalau patut dia keluar mencari rezeki, dia keluar mencari rezeki dengan sabar. Kalau patut dia belajar ilmu, dia belajar ilmu dengan sabar. Itu yang dimaksudkan dengan sabar. Bukan maksud duduk diam, sabar. Bukan. Itu duduk diam nama dia. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis. Allah Ta'ala, Nabi SAW puji satu akhlak nama dia tawakal. Nabi kata apa? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah kata, Nabi kata, kalau sekalian kamu bertakwa dengan sebenar-benar, nampak perkataan tu? Itu tinggi tu. Dengan sebenar-benar takwa. La razaqakum kama yarzuqut thair. Nescaya Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada kamu seperti mana rezeki burung. Seperti mana rezeki burung. Disebut sebenar-benar takwa dan kemudian Nabi sebut Allah akan beri rezeki seperti burung. Apa maksud dia? Apakah burung tu duduk ya? Selalu duduk, kita tengok, oh burung ni dia tak payah pergi mana-mana, dia memang duduk ya. Apa guna sayap dia? Tak apa, duduk ya. Tak. Bahkan Nabi menyebut apa sifat burung itu. Nabi kata tardu khimasan wa taruhu bitana. Nabi kata keluar burung dari sarangnya perut kosong dan balik dia dengan perut yang penuh. Jadi apa yang disebut tawakal di situ? Kan kepasrahan hati dia kepada Allah. Dia tak ada risau, aku keluar ni entah ada, entah tidak, lah ke manalah aku pergi. Dia tak ada risau tu. Dia kata aku keluar kerana Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Allah Ta'ala itu maha pemberi rezeki. Wa ana marzuk. Itu dah kata mati dah tu. Kata mati dah tu. Maksud dia tu chop tu. Kalau kita bukan marzuk, artinya kita dah meninggal dunia. Kita dah innalillah dah. Kita marzuk selama mana? Selama hidup. Maka seseorang yang keluar, dia punya kesedaran Allah lah pemberi rezeki kepada dia. Dan dia adalah makhluk yang marzuk. Kan? Maka Allah kurniakan dia ketenangan. Allah Ta'ala kurniakan dia ketenangan, kebaikan. Maka pergi dapat balik. Dah, dia tak ada risau. Tak cukup dah tidak ada. Dah lah satu dapat dah tidak. Cukup dah tidak. Semualah. Tak ada. Kan? Maka dia yakin tugasan pemberi apa yang maha merezekikan itu pasti memberi rezeki. Tugasan hamba buat ya. Lakukan sebaiknya. Sebaik yang boleh. Kerana kalau buat tidak sebaiknya itu kan tak beradab. Nama dia melepas batuk di tangga tu. Acuh tak acuh. Itu tak beradab. Buat sesuatu lebih kurang itu kan tidak beradab. Itu dah salah lah, salah laku lah. Maksud dia bertawakal di situ yang Nabi SAW puji kan hati tu. Bukannya tubuh badan. Jadi jangan kita silap faham. Sabar tu mana diam. Sabar diam. Apakah berusaha lah. Kan? Tawakal itu berusaha lah. Kan tawakal tu hati dia dengan Allah Ta'ala. Tapi tubuh badannya Allah bagi dia tangan, pemikiran, semua untuk apa? Kan? Kecuali Allah Ta'ala memang dia dah bagi dia koma. Itu dah lain lah. Dah itu je dia boleh. Allah, Allah, Allah. Kan? Itu dah Allah dah ciptakan dia seperti itu. Sebelum itu, guna tangan, guna kaki, guna tubuh, guna pemikiran. Kan? Bergerak dalam apa? Di dunia ini sebagai hamba Allah Ta'ala. Mendapat rezeki daripada Allah, bersyukur kepada Allah, menggunakan di mana tempat yang diperintah oleh Allah. Berjaya dunia akhirat. Ya. Wallahu alam. Sekadar itu perkongsian ya pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan ya diturunkan Allah Ta'ala pada diri kita. Apa yang dapat kebaikan daripada tazkirah atau muzakarah itu, kita berdoalah kepada Allah datang dalam hidup kita, dan apa yang
tidak baik itu ya. Yang tak baik itu kita minta jauhkan daripada kehidupan kita. Wallahu alam. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat datang ke Surau Nurul Ikhlas kerana memilih Surau Nurul Ikhlas sebagai ibadah Jumaat anda pada hari ini. Dua perkara ya tuan-tuan. Tazkirah yang sebentar tadi telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sofian Muhammad Farid. Baik, sekiranya anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan hajat anda untuk berkorban pada tahun ini, masih ada lagi masjid dan surau berdekatan dengan Surau Nurul Ikhlas ini menyediakan korban haiwan untuk tuan-tuan menyertainya. Yang pertama adalah Masjid Al-Qudus, yang kedua adalah Surau Munawarah. Tuan-tuan boleh menghubungi mana-mana AJK dan pegawai Masjid Al-Qudus dan Surau Munawarah. Sekarang tuan-tuan, saya boleh membantu tuan-tuan berjumpa dengan saya akan memberikan kontak number ataupun caranya untuk berurusan dengan mereka ya. Itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.